Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anda semua yang masih lagi berada dalam Minggu Destiny Siswa. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syahbas buat adik-adik semua kerana telah berjaya melangkah kaki ke Menara Gading. Jangan sia-siakan peluang yang diberikan oleh Allah ini. Jadilah hamba-Nya yang terbaik, usahalah sebaik mungkin, jadilah anak yang terbaik, jadilah pelajar yang berjaya insya-Allah. Ini adalah taklimat unit keusahawanan MASMED. Taklimat ini merangkumi semua penerangan berkenaan dengan aktiviti-aktiviti keusahawanan di UiTM Cawangan Johor. Jadi eloklah kiranya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Siti Nurjana binti Ishak. Saya memegang jawatan sebagai Koordinator Keusahawanan MASMED di UiTM Cawangan Johor. Saya berada di kampus Segamat, manakala di Pasir Gudang saya dibantu oleh penyelaras unit keusahawanan MASMED iaitu Profesor Madya Dr. Aminah Bibi. So adik-adik di Pasir Gudang kalau nak tahu lebih lanjut ataupun nak berniaga di sana, tak ada bantuan dan sebagainya, boleh kontak Dr. Aminah Bibi later lah. Nanti saya akan lampirkan di akhir perjumpaan kita nanti nombor ataupun email yang boleh dihubungi oleh anda semua untuk kontak Dr. Aminah Bibi. Baiklah, rasanya tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru ke UiTM Cawangan Johor dan bersyukur juga pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersua muka pada hari ini walaupun di medium atas talian iaitu YouTube UiTM Cawangan Johor. Tetapi saya amat gembira pada hari ini kehadiran anda semua ke kampus UiTM Cawangan Johor, kampus Simfoni Alam, Digital dan Bestari. Rasanya semester ini adalah semester yang baik untuk saya dan tim saya kerana kehadiran anda semua akan memeriahkan lagi kampus dan saya pasti aktiviti-aktiviti keusahawanan pada semester ini akan lebih giat dilaksanakanlah. Saya rasa dah 3 semester, hampir 2 tahun kita tiada aktiviti berbentuk fizikal di dalam kampus. So kampus pun dah jadi senyap sunyi, dah tak best dah. Tapi kehadiran anda semua pada kali ini merupakan berita baik dan kami semua menunggu kerana banyak program-program bersifat in situ, which is kehadiran anda secara fizikal ini akan membantu merancangkan aktiviti-aktiviti seperti inkubator, pasar malam dan sebagainya. Nanti saya lampirkan juga beberapa video yang mungkin boleh menarik minat anda semua untuk berniaga dan melakukan aktiviti bersifat keusahawanan di UiTM Cawangan Johor. Adik-adik semua, saya lampirkan di sini berkenaan, at least ia membuka sedikit minda anda lah kenapa bidang keusahawanan ini menjadi satu keperluan untuk anda semua mengetahuinya. Right? So saya lampirkan a few statistics by our government itself. Okay, kadar pengangguran di Malaysia, kadar pengangguran dalam kalangan siswaza. Basically isu ini bukannya isu yang baru, which is pandemik COVID-19 menyebabkan isu ni berlaku. Taklah, sebenarnya isu ni dah lama, zaman saya belajar lagi, isu pengangguran dalam kalangan siswazah ni berlangsung. Tetapi ia diburukkan lagi dengan pandemik COVID-19. Yang kita tahu, pandemik COVID-19 ini telah mengubah corak ekonomi di seluruh dunia. Bukan dalam negara kita saja, tapi di seluruh dunia. Impaknya sangat besar. Kalau semasa pandemik COVID-19 saja pun dekat 1 juta rakyat Malaysia yang menganggur, kamu bayangkan kamu keluar nanti dengan, okey, kita tahulah pada April nanti negara kita akan bertukar status daripada pandemik kepada endemik, which is good to our economy. Ekonomi kita akan lebih terbuka, so peluang-peluang akan lebih banyak kepada kamulah. Tetapi growth-nya takkan, pada saya dia takkan rancak lagi lah. Dia akan berkembang tetapi lebih perlahan, which is investor itself pun dia akan lebih berhati-hati disebabkan oleh kita tiada satu solution yang pasti lagi berkenaan dengan COVID-19 ini. So semua pihak akan berhati-hati. So bila semua pihak berhati-hati ni, saya risaukan nanti bila kamu keluar peluang-peluang
peluang-peluang pekerjaan yang sepatutnya di-generate melalui aktiviti-aktiviti ekonomi itu tidak berlangsung dengan baik. Which is ada peluang, tetapi peluangnya tidak sebanyak yang sepatutnya dengan graduan kita yang akan 100,000, 200,000, kadang-kadang more than 5,000K keluar setiap kali, setiap tahun. Which is kehadiran ataupun diorang habis belajar ni perlu disupport oleh peluang-peluang pekerjaan by our government ataupun industri-industri, pemain-pemain industri di pasaran. Tapi jika ruang ini tiada, so bagaimana kamu nak memulakan hidup baru kamu? Bagaimana kamu nak meneruskan kelangsungan hidup kamu kemudian hari apabila kamu keluar nanti? So inilah tujuan saya nak explain dalam taklimat keusahawanan ini. At least ia membuka sedikit minda kamu untuk menjadikan keusahawanan ini sebagai salah satu kerjaya pilihan kamu. Okey, adik-adik jangan terkejut. Dalam UiTM Cawangan Johor sekarang, walaupun saya tak jumpa mereka, ada sesetengah pelajar yang boleh buat sales 100,000 hingga 200,000, up to 3,000K dalam sebulan. Itu sambil belajar. Tak orang kata apa? Tak buat fully lagi. Sambil belajar pun mereka boleh menjana pendapatan 300,000 sebulan. Lebih berlipat kali ganda daripada gaji saya. Itulah kepentingannya, salah satu sebab kenapa kamu kena tahu keusahawanan ini ataupun kenapa kamu perlu belajar untuk menjadi usahawan. At least ilmu ini akan menjadi salah satu nilai tambah kepada kamu, kepada skill yang kamu ada ataupun ilmu yang kamu ada sebelum ini untuk kamu keluar nanti. Kalau kata tak nak jadi usahawan pun, keluar nanti nak pasarkan diri sendiri kepada pemain-pemain industri nanti macam mana, right? So kalau you tengok orang kerja sekarang, industri, apa kita panggil tu? Pemain-pemain industri ataupun government itself lah, nak ambil pekerja sekalipun, dia akan tengok flow kamu, dia akan tengok profile digital kamu bagus atau tak, right? Kalau kita lihat sekarang, digital economy ni terlampau luas. Sekejap saja viral things berlaku menyebabkan kamu punya sales tu berlipat kali ganda, for example lah. Itu contoh-contoh yang boleh dijadikan sebab kenapa keperluannya kamu berada di sini untuk belajar dan untuk dengar berkenaan dengan keusahawanan di UiTM Cawangan Johor. Jadi saya rasa dah panjang lebar saya bercerita berkenaan dengan sedikit introduction lah kenapa keperluan ini dan kenapa keperluan itu. Saya rasa adik-adik mungkin tertanya-tanya lah apa itu MASMED kan? MASMED sebenarnya berasal daripada akronim kepada Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development. So bangunan induknya berada di Shah Alam lah, which is Akademi Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia. Singkatannya adalah MASMED. So setiap cawangan dia akan ada satu unit dikendalikan oleh seorang koordinator untuk menyelaraskan semua aktiviti-aktiviti keusahawanan di kampus tersebut. Tapi saya punya big boss berada di Shah Alam lah. So sedikit sejarah berkenaan dengan MASMED itself bermula pada tahun 1975 yang dikenali sebagai Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia MEDAC. Pada Mac 2010, Jawatan Kuasa Eksekutif telah meluluskan penubuhan institusi keusahawanan UiTM yang kemudiannya pada 1 April 2010 telah diputuskan bahawa few institusi dekat sini digabungkanlah, iaitu MEDAC, ERSC dan juga Tunas Mekar telah diperbadankan dan berada di bawah satu institusi keusahawanan yang kemudiannya kita namakan sebagai MASMED. So apa tujuan MASMED ni? Apa objektif MASMED? Ada 4 objektif utama, sebenarnya banyak objektif tapi ini 4 objektif utama yang digariskan
untuk MASMED, iaitu yang pertama, kita nak lahirkan dan nak bangunkan generasi bumi putera dengan minda dan kemahiran keusahawanan. Yang kedua, kita nak menjadi satu pusat rujukan dan pemangkin kepada pendidikan keusahawanan PKS dalam dan juga luar negara. Yang ketiga, untuk memperkukuhkan rangkaian kerjasama serantau dalam bidang pendidikan dan juga pembangunan keusahawanan. Dan yang keempat adalah kita nak memperkukuhkan pembangunan komuniti melalui keusahawanan sosial sejajar dengan matlamat pembangunan lestari SDG 2030. Dalam tempoh 2-3 tahun sahaja lagi kita nak capai sasaran untuk pembangunan lestari SDG ni. So adik-adik semua, bidang keusahawanan ni telah diangkat ke satu tahap yang lebih tinggi oleh kerajaan kita apabila terlaksananya Dasar Keusahawanan Negara DKN 2030, di mana dasar ni menggalakkan lebih banyak rakyat daripada segenap lapisan masyarakat. Kalau you perasan di sekolah lagi sudah diterapkan dengan ilmu-ilmu keusahawanan, ada hari keusahawanan dan sebagainya, ada koperasi dan sebagainya kan. Sebabnya kita nak wujudkan ekosistem keusahawanan yang baik. Negara-negara maju ni, kalau you perasan lah, cuba buat kajian berkenaan dengan negara-negara maju ni, kebanyakannya hampir 60% atau 70% tu dipandu oleh private sector. Private sector lah, bukan the government sector. Meaning is ekonomi dia terlampau kompetitif. Baguslah untuk pembangunan itself lah. Jadi anak-anak kita di Malaysia ni kita kena terapkan daripada kecil lagi bidang keusahawanan ini, supaya bila mereka keluar nanti, kalau tak ada peluang pekerjaan yang diberikan oleh kerajaan itu, kamu sendiri boleh create your job, your own job opportunity, which is kamu sendiri boleh membantu rakan-rakan kamu ataupun kamu sendiri boleh membantu adik-adik kamu yang tengah belajar nanti untuk jana pekerjaan untuk mereka. Itu satu kepentingan kenapa keusahawanan itu penting. Baiklah, saya tak nak bercakap panjang berkenaan ni. Jom kita tengok laporan aktiviti sepanjang tahun 2021 dan awal tahun 2022 oleh MASMED UiTM Chongan Johor. Bagi kedua-dua kampus, cumanya saya tak boleh nak letak lebih banyak lah aktiviti untuk tahun 2022 sebab ni baru March kan. Aktiviti biasanya kita laksanakan sepanjang semester. Kalau tak ada pelajar, dia akan slow down sedikit lah aktiviti untuk staff saja. Tapi untuk aktiviti untuk pelajar ni, pelajar ada baru pelaksanaan tu berlaku. Kalau tak kamu marah pula, saya ganggu masa cuti kamu. So ini adalah laporan aktiviti sepanjang tahun 2021 dan awal tahun sedikit saja, awal tahun 2022 bagi MASMED UiTM Chongan Johor. Ingat untuk kedua-dua kampus, kampus Segamat dan juga kampus Pasir Gudang. Right, ini adalah jawatan kuasa keusahawanan, unit keusahawanan MASMED. Saya di sini dibantu oleh beberapa staf, which is kebanyakannya pensyarah lah. Dan juga di Pasir Gudang, Dr. Aminah Bibi, dia ada tim dia sendiri lah. Sana kita banyak juga aktiviti keusahawanan, ada 2 kedai yang dibuka di sana. Nanti later bila dah masuk kampus, explore lah, tengok dekat mana tempat dan spot yang boleh berniaga. Kalau tak ada modal, kita bantu. Kalau tak ada ilmu, kita bantu. So datang kepada MASMED, manakala ini pula aktiviti keusahawanan yang melibatkan pelajar. Kalau tadi semua sekali saya rangkumkan, kali ini saya tunjukkan aktiviti-aktiviti keusahawanan yang melibatkan pelajar. Rekodnya ataupun gambar-gambar ini sebelum dan selepas berlakunya COVID-19. Apabila berlakunya COVID-19 tersebut, kita terpaksa buat semua aktiviti kita melalui medium atas talian. Aktiviti yang telah diatur
Teknologi Mara UiTM Pasir Gudang giat berkongsi ilmu dengan memberi bimbingan dan menyediakan peralatan peternakan kelulut kepada golongan B40 sekitar Pontian. Ini bagi membantu golongan sasar itu meningkatkan taraf ekonomi sekaligus mengubah kehidupan mereka. Dalam bidang keusahawanan ni, masa pergi Vietnam tu, saya minta pelajar saya Setakat untuk ini, beli program sendiri yang produk bermula tu. Julai tahun Lepas lalu tu balik telah kat memberi kampus, manfaat dia kepada buka 7 booth, keluarga terlibat. jual semua produk-produk yang Pengurus dia. program Muhammad Rashdan Abdul Rashid menjelaskan Itu juga salah peserta satu aktiviti dibantu keusahawanan daripada di mana segi kita pengoperasian kenalkan dia produk dengan inovasi dan satu penjagaan tempat madu. yang lebih prospeknya lebih bagus untuk dapatkan costing yang lebih rendah. Ini pula adalah projek-projek usaha sama MASMED UiTM Chongan Johor bersama-sama agensi-agensi luar. So, jom kita lihat. So, dalam ni kita ada a few projek yang melibatkan agensi-agensi kerajaan seperti Dinas, Dinas, kemudian kita ada civilisasi Fama dan juga program-program yang melibatkan agensi-agensi kerajaan seperti LMM dan sebagainya lah, which is dana yang digunakan juga agak besar sebenarnya dan kebanyakannya untuk tujuan nak bantu kamu semua untuk pendedahan kepada keusahawanan. Alright, jom saya terangkan sedikit. Anda semua mesti tanya-tanya kan, macam mana saya nak berkolaborasi dengan MASMED ni atau nak bekerjasama dengan MASMED ni. Ada a few program yang kita boleh anjurkan bersama. Contohnya kamu join persatuan lain tapi kamu nak buat aktiviti berkenaan dengan keusahawanan. So siapa saya nak rujuk? So kamu boleh datang ke MASMED, ada beberapa peluang kerjasama atau kolaborasi yang boleh dilaksanakan sepanjang kamu berada di kampus, sama ada dari sudut penganjuran bengkel seminar keusahawanan. Contohnya kamu nak buat kalau kamu nak buat bengkel keusahawanan, nak bawa kelab kamu yang kamu join sekarang, nak train dia untuk skill keusahawanan, tapi tak ada siapa yang boleh ajar kami ni. Kami nak kos yang lebih murah. So jangan risau, dekat sini kita ada beberapa modul buku. Salah satu contohnya, ni buku modul A saya lah. Dekat sini saya ada tiga modul yang boleh kamu gunakan. Dan kami ada tenaga kepakaran, which is your lecturer yang memang dah jadi penulis buku ni sendiri untuk train kamu untuk menjadi usahawan yang berjaya. Ataupun kamu nak jemput orang luar, nak gunakan bajet MASMED, boleh ke tak, Miss? Boleh, insyaAllah. Tapi ada portion-portion tertentulah, which is your club juga kena tanggung sedikit costing dan MASMED juga akan memberi sedikit sponsorship lah. Dan juga dari sudut karnival keusahawanan, nak buat penganjuran karnival keusahawanan. Kalau dulu aktiviti ini adalah aktiviti walaupun saya balik pukul 12 malam sekalipun, saya rasa walaupun penat tapi saya rasa gembira sebab saya tengok macam mana pelajar-pelajar saya ni terbuka mindanya, terlatih untuk menjadi usahawan yang berjaya. So aktiviti ini sangat best sebab kita boleh buat live
basking dekat situ, kita boleh buat live banyak benda lah sebenarnya kan. Nak buat pertandingan nyanyian ke, nak jemput artis ke, boleh. Okey, di Karnival Keusahawanan ini. Dan juga penganjuran program-program berbentuk inovasi dan pameran keusahawanan lah. Di samping itu, kami juga sediakan beberapa fasiliti yang kamu boleh gunakan untuk melaksanakan aktiviti keusahawanan. Contohnya, Laman Syabana. Laman Syabana ni saya sediakan sebagai tapak program ACE, program pasar malam dan mentor-menti. Kalau dulu kita memang ada pasar malam setiap hari Rabu malam, petang sampai ke malam. So penganjurnya adalah kelab keusahawanan dan juga kelab My Agrosis lah. Dan tapak berniaga mudah alih yang saya panggil sebagai Biz Box. Biz Box ni saya sediakan dalam 10 box di setiap bilik kuliah tu, blok bilik kuliah kamu ada satu box yang kamu boleh rent, boleh sewakan dengan serendah RM5 sehari untuk kamu berniaga di situ. Ada rules and regulation lah yang perlu kamu patuhi. Dan seterusnya saya kenalkan kamu juga dengan kelab-kelab berunsurkan keusahawanan di UiTM Cawangan Johor. Nanti bila ada minggu untuk mendaftar kelab dan persatuan, jangan lupa pilih kelab-kelab ni yang berada dekat sini. Ada 5 kelab berkaitan dengan keusahawanan, iaitu Enactus, kelab keusahawanan. Kelab keusahawanan saya sebagai penasihat. Dan juga kelab usahawan tani, Agrosis. Agrosis ada link yang baik dengan Pharma. Di sini juga Agrosis melaksanakan aktiviti keusahawanan berbentuk pertanian lah, cili fertigasi di UiTM Cawangan Johor ni. Dan Segamat. Dan Tunas Mekar, kita ada juga koperasi siswa. Dan juga ini beberapa petikan akhbar berkenaan dengan aktiviti-aktiviti keusahawanan di Masmed. Di dada-dada akhbar lah. Iaitu kalau tengok contoh kat sini, growing chili, this one is pineapples, right? Free classes for publics and so on. So memang banyak aktiviti yang kita laksanakan di cover oleh dekat sini juga kita ada majalah Paradigma yang menulis berkenaan dengan aktiviti-aktiviti keusahawanan di kampus kita dan juga di kampus lain yang join samalah dengan kita. Alright, dan ini adalah program-program keusahawanan pelajar dari Masmed UiTM Shah Alam. Sedikit adding info untuk kamu. Di Shah Alam kita ada Siswal Mohi X Shopee, which is dana latihan penjana KPT by CAP lah. So kalau sesiapa yang dah ada bisnes dan nak letakkan bisnes mereka di Shopee dan mendapat beberapa kelebihan lah, sebab di sini dan program ini memang dikhaskan untuk pelajar-pelajar di UiTM. So anda semua boleh hubungi Encik Jojo di UiTM Shah Alam. Encik Jojo ni salah seorang ketua jabatan yang handle berkenaan dengan Mohi X Shopee. Dan juga adik-adik semua yang dah ada perniagaan dan yang akan ambil ENT 530 nanti ataupun ENT 300, jangan lupa untuk mendaftar semua perniagaan anda di My ENT dan dapatkan sijil untuk berniaga di dalam kampus. Juga kalau di Segamat sama, just scan QR code yang saya bagi ni. Kalau tak dapat nanti, nak tahu info yang lanjut, datang ke office saya, nanti saya explain lah. My ENT ni akan keluarkan satu sijil dan sijil tersebut kamu boleh gunakan untuk berniaga di dalam kampus. Sangat penting ya untuk kami mendapatkan data-data kamu ni, bukan untuk tujuan lain pun, untuk reporting sahaja kepada KPT. So KPT nak keluarkan lebih banyak usahawan dalam kalangan pelajar. Dan juga untuk adik-adik, mungkin bagi kamu tak berapa sesuai lagi untuk program ni, tapi at least you know about this, right? Sebab you akan sampai juga ke satu tahap. Kenapa saya cakap tak berapa sesuai ni? Disebabkan oleh program ini memfokuskan kepada pelajar-pelajar tahun akhir yang akan intern. Dia akan ada program intern kan, last semester tu dia akan intern, dan juga pelajar-pelajar alumni tahun pertama, tahun kedua. So Family Mart program ini dinamakan sebagai TOP lah. Family Mart Entrepreneurship Program. So ada satu taklimat yang akan kita laksanakan. Kalau kamu nak join pun boleh. Nanti later saya akan bagi information kepada MPP juga pada akhir Mac nanti. Akhir Mac ke? Awal April, 9 April kalau tak silap saya, akan ada satu taklimat daripada Family Mart Malaysia untuk program TOP ini, menjelaskan berkenaan dengan
peluang-peluang yang disediakan oleh Family Mart, peluang-peluang kerjaya lah, peluang-peluang kerjaya yang disediakan oleh Family Mart untuk pelajar-pelajar UiTM secara keseluruhannya. So untuk April nanti, taklimat tersebut memfokuskan kepada 3 negeri iaitu Johor, Negeri Sembilan dan juga Melaka, which is zon selatan. Later saya akan bagi info berkenaan dengan yang ni. Dan juga buat adik-adik yang ada masalah dari sudut dana, berniaga dah tapi saya nak beli lebih banyak produk lah Miss. Saya tak cukup duit. So jangan risau, di Masmed kita ada tabung keusahawanan Masmed, pinjaman serendah RM500 sehinggalah semaksimum RM3,000. Pinjaman tanpa faedah, kamu nak dapat daripada mana adik-adik? Je sepanjang kamu belajar ni bayar balik saja. Berniaga dapat duit, bayar balik pinjaman. Cukup RM3,000, mungkin boleh pinjam lagi sekali. You ada 1 semester lagi contohnya. Nak berniaga lagi, nak pinjam lagi RM1,000, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. As long as you dah bayar tadi yang RM3,000 tu, for example lah. So boleh belajar berniaga di sini. Kami sediakan dana untuk kamu semua melalui tabung keusahawanan siswa. Dan juga Masmed juga menyediakan Masmed BizMate Virtual Coaching and Mentoring. Yang ni tak bermula lagi, ia akan bermula April hingga Oktober 2022. So ini juga nantikan update-update terkini. Join grup-grup MPP dan juga grup, ada satu Telegram group yang akan saya basically dah create lah, tapi saya akan bagi link nanti kepada MPP untuk kamu dapatkan information berkenaan dengan semua aktiviti Masmed yang dilaksanakan di UiTM Cawangan Johor, termasuk juga aktiviti-aktiviti yang melibatkan Masmed Shah Alam yang memerlukan pelajar-pelajar penyertaannya daripada seluruh kampus di Malaysia lah. So nantikan update terkini untuk Masmed BizMate. Okay. Dan juga Simplicity Elite Student Program di zon selatan tidak lagi. Sekarang ni kalau tak silap saya hanya di zon Pantai Timur saja. So kita tunggu update terkini. Rasanya dalam tahun ini ataupun mungkin awal tahun depan akan ke zon selatan lah. So sesiapa yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada Simplicity Elite Student Program, so nantikan update terkini daripada saya. So banyak lagi program-program yang bakal dilaksanakan oleh Masmed UiTM Shah Alam. Nanti saya akan wawarkan kemudian, dan juga Masmed UiTM Cawangan Johor pun kita ada banyak program-program yang telah kita aturkan untuk kamu semua. Dan ini saja perjumpaan masa yang diberikan untuk saya selama setengah jam ni. Jangan lupa adik-adik semua hubungi kami di Segamat. Ketuanya adalah saya dan di Pasir Gudang penyelarasnya adalah Dr. Aminah Bibi. Jangan lupa like, follow dan subscribe semua sosial media untuk Masmed UiTM Cawangan Johor di Segamat dan juga Masmed UiTM Cawangan Johor di Pasir Gudang. Untuk di Segamat, jangan lupa subscribe saya punya channel YouTube dan juga like, follow saya punya IG dan juga FB. Right? Especially for IG lah, your generation ni. Tapi TikTok saya tak buat lagi. InsyaAllah kalau ada masa, saya buat TikTok untuk Masmed, untuk memudahkan penyaluran maklumat tersebut. So, sekian saja daripada saya, everybody. Bye-bye. Assalamualaikum. So, selamat berada di kampus. Jaga diri, take care. Lagi satu, jaga kesihatan. Please, stay safe. Bye-bye. Assalamualaikum.